Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita dimulakan dengan perkembangan banjir di Sabah. Jumlah kampung terjejas dinaiki air di daerah Beaufort meningkat kepada 49 kampung setakat 4 petang tadi. Satu pusat pemindahan sementara PPS yang dibuka di Dewan Datuk Seri Panglima Muhammad Dun sejak semalam kini menempatkan 35 penduduk daripada 13 keluarga dari kampung Bakalau. Menurut kenyataan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Sabah, 3 laluan tidak boleh dilalui semua jenis kenderaan iaitu Jalan Kampung Kangsa, Jalan Kampung Palai Gading dan Jalan Kampung Kabajang Ulu. Manakala 9 laluan lain turut dinaiki air. Tinjauan RTM mendapati laluan utama masih boleh dilalui semua jenis kenderaan, manakala beberapa jalan memasuki kampung hanya boleh dilalui kenderaan berat. Keadaan di PPS Dewan Datuk Seri Panglima Muhammad Dun juga terkawal dan baik. Sementara itu, Pengarah Pendidikan Negeri Datuk Dr. Mistrin Radin yang dihubungi RTM memaklumkan 5 sekolah di Beaufort dilaporkan dinaiki air, iaitu Sekolah Kebangsaan SK Gamara, SK Mempagar, SK Lago, SK Suasa dan SK Bangka Lalak. Pihak Pejabat Pendidikan Daerah sedang mengumpul maklumat kerosakan sebelum mengambil tindakan lanjut dan kerja pembersihan akan dilakukan setelah banjir reda. Sekolah yang terlibat mempunyai 84 guru dan 813 murid yang kini masih bercuti. Sementara itu, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim Sabah tampil menghulur sumbangan kepada penduduk terjejas banjir di Beaufort. Sebanyak 176 bakul makanan berisi barangan dapur diagihkan kepada penduduk di Kampung Balibata dan Kampung Binuno. Bantuan disampaikan Pengarah Yadim Sabah Haji Samin Ongki. Ketika ditemui RTM, beliau menasihatkan penduduk agar mematuhi arahan semasa daripada pihak berkuasa dan dalam masa sama mematuhi prosedur operasi standard SOP bagi memastikan keselamatan semua pihak terjamin. Kita kena ikut SOP yang ataupun undang-undang yang ditentukan oleh pihak berkuasa. Terutama sekali polis, Angkatan Pertahanan Awam, Bomba dan pihak-pihak yang lain. Tolong jaga anak-anak kecil dan juga warga mas. Mereka ini memerlukan perhatian yang lebih. Penduduk terjejas menyatakan penghargaan atas bantuan Yadim berkenaan. Mengucapkan terima kasih banyak kerana kami dapat bantuan. Terima kasih banyak kepada kami punya YB Haji Roslan kerana mengadakan bantuan-bantuan ini. Seluruh penduduk kampung dan juga saya sendiri amat berbesar hati dengan prihatin yang diberikan kepada kami. Lebih kurang dalam 63 keluarga lah. Atas sumbangan untuk mangsa-mangsa banjir inilah kami bersyukur atas sumbangan daripada semua pihak yang terbabit inilah yang terlibat. Penyerahan bakul makanan ini merupakan sebahagian program Yadim Peduli Ziarah Prihatin dengan kerjasama Pejabat Adun Lumadan. Siapa sangka kereta bagi yang lazimnya menggunakan tenaga elektrik boleh diubah suai menggunakan teknologi hijau sistem solar. Ini terbukti apabila Institut Kemahiran Mara Kota Kinabalu IKMKK berjaya menghasilkan kereta bagi solar atau solar drive pertama di Malaysia menggunakan tenaga semula jadi yang lebih mesra alam selaras dengan revolusi perindustrian 4.0. Ikuti laporan bersama wartawan Sharon Raymond. Berkonsepkan jimat masa, tenaga dan kos, inovasi kereta bagi ini merupakan yang pertama di Malaysia yang menggunakan tenaga semula jadi solar tanpa menggunakan bahan bakar dan tidak mengakibatkan pencemaran asap. Bagi solar ini dihasilkan daripada kereta elektrik Golf terpakai 48 volt dengan 2 tempat duduk. Ia kemudian diubah suai menggunakan 3 solar panel 250 volt, trailer sepanjang 6 kaki dan lebar 4 kaki, 4 bateri 12 volt, solar charge regulator controller dan ditambah 6 tempat duduk dengan kos hampir RM1,000. Ia merupakan inovasi sekumpulan penolong pegawai latihan vokasional daripada Jabatan Elektrik IKMKK, Jabatan Automotif dan Jabatan Elektrik IKMKK terdiri Muhammad Ikhwan Mat Saleh, Alan Julius, Muhammad Nazri Jaludin dan Suzidi Kimin.
Pada awalnya, ia adalah untuk kemudahan warga IKMKK dan pelawat di sekitar kawasan kampus. Dengan menggunakan bagi solar ini, masa yang dapat kami singkatkan ialah hingga 4 jam sahaja. Sebab ketika bagi ini berjalan pun ataupun dia parking, dia sentiasa dicas. Okey. Lagi satu, dia dapat menjimatkan wang ringgit. Jika macam di pusat-pusat kelab golf ke, mereka mengecas selama 12 jam, sudah tentu bil elektrik mereka agak tinggi. Bagi solar ini berpotensi besar dan boleh dikomersialkan untuk kegunaan masyarakat selain digunakan di pusat peranginan, zoo dan kelab golf. Ia juga boleh diadaptasi untuk penggunaan di kawasan pedalaman dengan mengubah suai beberapa ciri mengikut kesesuaian keadaan muka bumi yang berbukit bukau. Pada masa sekarang ni kita menggunakan tayar untuk yang sesuai untuk di permukaan yang rata. Bila kata kita nak bergerak di kawasan pedalaman ni, permukaan yang tidak rata tu memerlukan orang kata apa? Tayar yang sesuai lah. Bagi kau ni, kalau kata kita gunakan di kawasan pedalaman, ia dapat membantu pergerakan orang kampung lah. Dan juga sebab dia tidak menggunakan bahan api, jadi tidak perlu ada stesen minyak lah. Teknologi yang ada ini kita expose untuk dipaparkan untuk masyarakat di negeri Sabah ini untuk mengetahui akan kewujudan IKM. Jadi di samping untuk mempromosikan inovasi ini, kita expose IKM untuk tatapan rakyat Sabah. Inovasi ini juga telah dipertandingkan dalam pertandingan Pereka 2020 di Universiti Malaysia Sabah UMS dan pertandingan Inovasi Nasional Pendidikan dan Teknologi anjuran Institut Pendidikan Guru IPG Temenggung Ibrahim dan Jabatan Pendidikan Malaysia di Johor. Keputusan pertandingan bakal diketahui bulan ini. Baik, dengan itu sekian berita dari Sabah petang ini. Utamakan keselamatan ketika musim tengkujuh ini. Dalam masa sama, terus patuh SOP elak penularan COVID-19. Dengan itu kembali bersama Syah. Silakan. Baik, terima kasih Anisha.